Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Bermula tempat sembahyang, iaitu tempat sembahyang, tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, dengan tiap-tiap tempat orang yang sembahyang, yakni oleh orang yang sembahyang. Tu fa'il pada bersentuh. Bersentuh ni pada ketika berdiri seseorang, dan rokok seseorang, dan duduk seseorang, dan sujud seseorang. Bersentuh dengan dia orang yang sembahyang pada ketika berdirinya, dan rokoknya, dan duduknya, dan sujudnya. Atau bersentuh dengan dia dengan tiap-tiap tempat oleh pakaiannya. Tanbihun, ini satu penjagaan. Bermula tempat sembahyang. Tanbihun, satu penjagaan dari pembicaraan mana ni? Yang mana terdahulu pembicaraan berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang ke-8 terdahulunya, mengetahui kaifiah sembahyang. Syarat sah yang ke-7 menutupi aurah. Syarat sah yang ke-6 menghadap qiblah. Syarat sah yang ke-5 mengetahui masuk waktu sembahyang. Syarat sah yang ke-4 suci badannya dan pakaiannya dan tempatnya, tempat sembahyangnya, tempat sembahyang bagi seseorang suci daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Syarat sah sembahyang yang ke-4, suci badannya, badan seseorang, dan pakaiannya, pakaian seseorang, dan tempat sembahyangnya, tempat sembahyang bagi seseorang suci daripada najis yang tidak ada dimaaf akan dia. Syarat sah sembahyang ke-4 terdahulu. Jadi tempat sembahyang ni mana? Situ. Adakah tempat sembahyang ni satu sejadah? Dia panggil tempat sembahyang yang syaratnya suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Hai nak cerita sini tempat sembahyang. Syarat sah sembahyang ke-4. Jadi dahulu dia berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang ke-4 ni. Dia tak datangkan faslung dia tu. Dia kan, kita kan hak terdahulunya bermula mengetahui kaifiah sembahyang, kita baca minggu lepas. Itu syarat sah sembahyang ke-8. Kemudian faslun bermula menutupi aurah,
itu syarat sah sembahyang yang ketujuh. Sebelum tu bermula menghadap ain kiblah, itu syarat sah sembahyang yang keenam. Kemudian paslon bermula mengetahui masuk waktu, itu syarat sah sembahyang yang kelima. Kemudian syarat sah sembahyang keempat ni, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tidak dimaafkan. Dia tak sebut di faslun, cuma di surat sebelah terdahulu faslun pada menyatakan ain najis dan kaifiyah cara menghilang akan dia. Dia hanya bicara apakah benda yang dihukumkan najis, apakah benda yang dihukumkan najis, berapakah bahagian najis, mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Kemudian najis ada dua bahagian, aini dan hukmi. Disusuli dengan macam manakah kaifiyah menyucikan najis. Ini aini, mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Kemudian macam manakah kaifiyah menyucikan najis hukmi, mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Tapi sebenarnya bicara bab ain najis ni dan bicara bab kaifiyah menghilangkan najis ini, bicara kalau kita kata gak berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang keempat. Suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Situ sebenarnya pembicaraan. Tapi diterus pergi pada tajuk ain najis, benda yang dihukumkan najis, dan kaifiyah cara menghilang akan dia, menghilang akan najis. Sebab syarat sah sembahyang suci badannya dan pakaiannya dan tempatnya daripada najis yang tiada dimaafkan. Kemudian didatang ke pembicaraan berkaitan dengan ada najis yang dimaafkan dan ada najis yang tiada dimaafkan. Sekat tu saja. Baru nak ada penjagaan tempat sembahyang yang syaratnya suci daripada najis. Apakah tempat sembahyang? Adakah satu sejadah syaratnya mesti suci daripada najis? Macam mana kalau tengah sejadah tu jatuh tahi cicak contohnya? Adakah satu sejadah tu tempat sembahyang? Ada akan cerita. Manakah tempat sembahyang? Bukan satu sejadah, dia akan cerita nanti. Satu lagi yang kita nak kena ambil fahamnya, hak berkaitan dengan manakah yang dihukumkan badan. Setakat manakah badan yang syaratnya suci dan najis. Pakaian. Pakaian ni yang kata syarat suci dan najis ni pakaian. Kalau pakaian tu labuh, macam mana nak kira? Kalau nak kira secara halusi lah. Syaratnya suci badan daripada najis. Hak hukum badan hak mana? Anggota zahir badan. Mana anggota zahir badan? Pakaian. Pakaian hak ada di tubuh kita. Dan juga yang bersambung dengan tubuh kita. Nak bicara nanti juga berkaitan dengan pakaian. Ini dia hanya bicara berkaitan dengan tempat sembahyang yang syaratnya suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Kemudian di bawah tu paslon bermula yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. Syarat sah sembahyang yang ke-9 terdahulu di muka 8. Syarat sah sembahyang yang ke-9 di muka 8 dahulunya menjauhi daripada barang yang membatal akan sembahyang. Jadi di bawah tu paslon bermula yang membatalkan sembahyang itu 21 perkara. 21 perkara ni membatalkan sembahyang. Syarat sah sembahyang menjauhi, meninggalkan perkara yang membatalkan sembahyang. Berarti menjauhi dan meninggalkan 21 perkara ni, barulah cukup syarat sah sembahyang. Ni. Jadi tambihun satu penjagaan di sini ni. Jadi dia berkaitan dengan tempat sembahyang. Jadi kita pun muskil. Tempat sembahyang ni tajuk dia apa? Tajuknya syarat sah sembahyang keempat. Suci badannya
dan pakaiannya dan tempatnya daripada najis yang tiada dimaafkan padanya. Jadi tempat sembahyang ni mana? Nak cerita berkaitan dengan tempat sembahyang. Kemudian yang kita baca minggu lepasnya adalah berkaitan dengan mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Mengetahui akan rukun sembahyang, syarat sembahyang, sunat dalam sembahyang, dan boleh dibezakan antara mana rukun, mana syarat, dan manakah yang sunat. Itu mengetahui kaifiyah sembahyang. Tapi mengetahui kaifiyah sembahyang ni, kalau orang awam, orang ramai, orang awam ni orang yang tidak mengetahui secara satu-satu berkaitan dengan rukun, syarat dan sunat dalam sembahyang. Memada dah. Kalau setakat mana dia tahunya, dia tahu hak ada dalam sembahyang tu sama ada perbuatan ataupun bacaan wajib belaka. Kalau kita tak panggil mengetahui gitu. Mengetahui ke? Dalam sembahyang bermula daripada takbir sampai ke salam, sama ada perbuatan, sama ada bacaan, dibubuh hukumnya wajib belaka. Dia panggil mengetahui dah setara tu. Kalau kita memang jahil lah pada ni. Hak ringan sikitnya, mana dalam sembahyang tu bukan semuanya rukun, bukan semuanya fardu, bukan semuanya wajib. Sebahagian je rukun. Hak wajib, hak fardu sebahagian je. Sebahagian laginya hak sunat. Ni pandai sikit. Tapi mana hak kata hak rukun, hak wajib, hak fardu, dan mana hak sunat? Tak boleh nak bezakan, tak boleh nak asingkan. Jangan sikit, tapi sah dah sembahyang dia. Ini hak berkaitan dengan mengetahui kaifiyah sembahyang. Tapi saya sebut berulang kali dah mengupahnya, ini berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Jikalau kesemua rukun dan syarat dalam sembahyang buat belaka. Tapi kalau tak mengetahui mana rukun, mana sunat, jadi sabar masa kan, ditinggal hak rukun kan, ditinggal hak syarat kan. Macam contoh hak kita contoh mengelepasnya. Dalam niat sembahyang ni, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblah kerana Allah. Jadi panjang, tak sempat kita nak sertakan niat di dalam Allahu Akbar. Kena potong lah. Ambil separuh tak apa dah. Sebab apa boleh potong? Sebab di dalam niat yang panjang tu ada yang wajib, ada yang sunat. Okey, kita nak potong. Mana hak sunat yang kita nak potong? Pada ni. Tiba-tiba terpotong hak wajib, maka tak sahlah sembahyang. Ni risiko. Kalau tak boleh nak beza mana wajib mana sunat tu. Sebab itulah nisbah belajar ilmu fardu ain tak luluh kalau belajar ilmu fardu ain bab sembahyang. Kalau tak boleh nak beza mana rukun, mana syarat, mana sunat, tak nak beza ni, tak luluh rukunnya fardu ain belajar ilmu fiqh bab sembahyang. Tak lepas. Ada ni. Tak lepas. Dah dalam niat yang panjang tu, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblah kerana Allah. Niat menghadap kiblah. Niat menghadap kiblah. Niat kerana Allah, niat kerana Allah. Panjang tu. Niat menghadap kiblahnya sunat. Menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Niat kerana Allah sunat. Hadirkan niat kerana Allah tu sunat. Kita sembahyang kerana Allah ikhlas tu wajib. Pada ni. Dalam niat yang panjang tu, niat menghadap kiblah sunat. Kita hadirkan niat menghadap kiblah dalam Allahu Akbar. Adapun dada kita menghadap kiblah, itu syarat sah sembahyang yang ke-6 kita dahulu. Kemudian hadirkan niat kerana Allah di dalam takbir ihram sunat. Tapi sembahyang ikhlas kerana Allah tu wajib. Kalau tak niat kerana Allah gak batal pahala walaupun sembahyang sah. Dah kata sunat je niat kerana Allah. Sunat hadirkan kerana Allah tu di dalam takbiratul ihram tu sunat.
Adapun semayang ikhlas kerana Allah, kita maklumlah ikhlas tu wajib. Kalau tidak kerana Allah, dia panggil riak. Riak dosa besar. Kita maklum tu. Tapi nak cerita bab hadirkan niat menghadap kiblah. Hadirkan niat kerana Allah tu hukumnya sunat. Apa tu? Hak mana lagi hak sunat? Kita nak potong ni. Sebab panjang lagi ni. Kena tahu beza mana wajib mana sunat, baru boleh kita potong. Sebab itulah kalau tak boleh nak beza mana wajib mana sunat, sah semayang dia kalau dia melengkapi hak wajib, tapi nisbah belajar fardu ain fiqh tak selesai. Ni ada orang mengajar orang mengajar hak tidak belajar, hanya membaca sendiri. Tengok. Mudah je mengetahui kafiah semayang ni. Siapa tahap dalam semayang ni, sekalian yang dikerjakan dalam semayang ni wajib belaka. Allah, wajib belaka. Tak ada dah sunat-sunat hai'ah, sunat-sunat ab'ah pun tak ada. Dah tak ada sunat, wajib belaka. Kalau kita kau tepuk dahi lah, mung ni jahil sangat. Tak ni. Dan kita kata sah dah semayang kalau ilmu tangga tu. Dia panggil mengetahui dah bagi orang awamnya. Ni sekalian perbuatan semayang ni bermula daripada takbir ihram sampai ke salam, tak ada sunat, wajib belaka. Memang tepuk dahi lah kita kalau ada orang seumpama ni. Tapi pekoh mudahnya lah mengetahui dah, dia kata seumpama ni sah dah semayang. Tapi bab belajar panggil jahil lah begitu. Hak rengang sikitnya, mana gitu. Sekalian perbuatan sembahyang ni dalam tu ada hak wajib, hak rukun, hak syarat, ada dalam tu, fardu ada. Tapi ada sebagainya hak sunat. Dan mana hak wajib, mana hak sunat. Tak boleh nak bezakan. Tu nampak cerdik sikit. Tapi tak boleh nak bezakan, ni nak potong macam mana? Potong hak sunat sebab dia tadi panjang. Lepas tu tak dulu fardu ain, tapi ada orang ngajar, dia ngajar, dia kata tengok. Mudah je belajar fiqh, dia ngajar banyak-banyak. Dia kata kalau letak kata fardu belaka pun panggil mengetahui dah. Ada orang mengajar dia jahil berkaitan dengan qada fardu ain dalam bab semayang. Sebab apa? Dia pun tak lepas juga tu. Betul nak hak saya contoh lepas niat tu. Saya datang niat panjang kan. Saja aku semayang fardu zuhur tunai 4 rakaat makmum menghadap kiblah kerana Allah. Tak boleh panjang. Kena potong. Tapi potong sunat. Dah mana wajibnya? Wajibnya kok qasa ta'arud ta'ayyun. Dah. Qasa ta'arud ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Hak 3 tu tak boleh potong. Hak tu benda ni hak syarat dalam niat semayang fardu. Adapun niat tunai sunat. Niat 4 rakaat sunat. Niat makmum ataupun niat imam waktu kena ngaji lain lah tu. Itu bicara berkaitan dengan solat berjemaah. Apakah hukum niat makmum di dalam sembahyang? Apakah hukum niat imam di dalam sembahyang? Hukumnya macam mana? Niatnya di mana? Nak kena itu bab solat berjemaah. Itu bicara lain, itu bab solat berjemaah. Jadi hak wajib dan niatnya qasa ta'arud ta'ayyun. Niat tunai hukumnya sunat. Ni pun kadang-kadang contoh-contoh orang yang dia nak semayang qada semayang hak ditinggal masa dulu-dulu. Dalam niat saya tu kena niat ada qada, niat tunai pada semayang tunai, niat qada pada semayang qada, hukumnya sunat jua. Semayang tunai ke semayang qada ke yang wajib dalam niat qasa ta'arud ta'ayyun jua. Ni kita semayang tunai zuhur nanti. Niat tunai dan takbir sunat. Kita nak qada semayang yang kita tinggal terdahulu, niat qada sunat. Hak wajibnya qasa ta'arud ta'ayyun, sama ada semayang tunai ataupun semayang qada yang kena niatnya qasa ta'arud ta'ayyun. Niat tunai hukumnya sunat, niat qada hukumnya sunat. Lepas tu jangan tanyalah, dah kalau sunat, kalau tak niat macam mana? Niat tunai sunat, kalau tak niat macam mana? Sunat. Yelah sunat, kalau tak niat macam mana? Sunat. Waktu lama je kau.
Yelah sunat, tapi kalau tinggal macam mana? Allah lah. Sunat ni kalau buat boleh pahala, tinggal tak berdosa, tanya buat apa lagi? Macam ni. Kalau orang ngajar backing juga kau orang sunat faham sudah lah. Dah yelah sunat ustaz, tapi kalau tinggal dah sunat pun tak sunat, buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Tanya lagi kalau tinggal macam mana je. Kau dia orang mengajar kalau backing lah. Kalau tak backing tak apa, dia buat gurau je. Dia buat gurau je. Gimana? Jadi kadang-kadang kita tak tahu pun. Semain tunai tu, niat tunai dalam takbir sunat. Semain qada, niat qada dalam takbir sunat. Kita tunaikan sembahyang dalam waktu tu wajib. Kita qadakkan sembahyang kita tinggalkan tu wajib. Tapi niat tunai ketika sembahyang tunai tu sunat. Niat qada ketika sembahyang qada tu sunat. Hak wajibnya qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Ni. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Ni nak kena beza mana wajib mana sunat ni sebab niat panjang sangat. Kita nak potong lah. Patut sunat kita ambil juga kodo-kodo. Macam contohnya, saja aku semayang fardu zuhur rakaat ataupun saja aku fardu zuhur kerana Allah. Hak mana-mana hak sempat lah. Hak mana-mana hak kita boleh. Kalau kita boleh hadir belaka hak panjang tu lagi bagus. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Tapi biasanya kok saja aku semayang fardu zuhur makmum 4 rakaat kerana Allah. Lama-lama tak berapa nak sempat dah. Potonglah. 4 rakaat ke pada ni. Potong hak mana hak bukan saja nak tinggal ni. Dah kita tak mampu nak hadirkan semua juzuk niat. Hak termasuk juzuk sunat tu hak wajib tetaplah kena niat kan. Hak sunat tu kita tak mampu nak hadirkan. Kita potonglah. Siapa satu peringkat bukan kata juzuk bagian sunat. Juzuk bagian wajib pun Allah qasa, ta'arruf, ta'ayyun pun saja aku semayang fardu zuhur pun kalau payah sangat dimaafkanlah kepada orang yang kesukaran untuk hadirkan qasa, ta'arruf, ta'ayyun dan takbir, niatlah sebelum. Bagi orang yang kesukaran, bagi kita orang tak kesukaran, syarat niat mesti muqaranah serta dalam Allahu Akbar. Bagi kita orang hak mudah dapat. Bagi orang yang kesukaran, dibenarkan, dimaafkan, diberi kelonggaran, niat dahulu qasa, ta'arruf, ta'ayyun sebelum Allahu Akbar. Dia gitu. Ini bagi orang yang ada kesukaran lah. Kalau orang yang okey tak boleh gitu. Dia syarat niat adalah muqaranah serta di dalam Allahu Akbar takbiratul ihram. Kalau 3 mazhab yang lain, mazhab Maliki ke, Hanafi ke, Hambali ke, memang mereka tidak syaratkan niat dalam Allahu Akbar. Tak syarat, sunat saja. Muqaranah sertakan niat qasa, ta'arruf, ta'ayyun dalam Allahu Akbar. Itu 3 mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i dah syarat niat mestilah muqaranah sertakan niat qasa, ta'arruf, ta'ayyun dalam takbiratul ihram. Melainkan tadi bagi orang yang kesukaran, hak sunat potong dah ni, nak ambil hak paling pendek saja aku sembahyang fardu zuhur pun tak boleh juga. Maka dibenarkan niat sebelum dalam mazhab Syafi'i. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak ada takbir berulang-ulang. Tak ada takbir berulang-ulang. Dia Allahu Akbar, dia lepas tangan. Qasa, ta'arruf, ta'ayyun tak sempat nak hadirkan. Lepas tu dia pun Allahu Akbar, lepas tu lepas pula tangan. Qasa, ta'arruf, ta'ayyun tak dapat nak muqaranahkan serta ke dalam Allahu Akbar. Takbir berulang kali itu orang jahil, bukan bermazhab Syafi'i. Lepas tu dalam kitab-kitab dinyatakan bahawa orang takbir berulang kali 2 kerana. Satunya khabal fil akli au jahlun fid din. Khabal fil akli ni pala masuk air. Apa? Wayar putus.
Betul. Khabal fil akli, hok tak makan saman. Tu duduk kosek lah tu. Tu khabal fil akli, apa? Kepala dia jeng. Kepala masuk air. Comel dia ni, orang comel, mental dia comel. Jahlung feeding atau berjahil agama. Jahil kat mana? Kenapa kamu takbir berulang kali? Saya tak dapat nak mukaranahkan, nak hadirkan kosok ta'arud ta'ayyun dalam takbir ihram. Gitulah kamunya. Beginilah saya payahnya lah. Kalau kamu tak jahil, kamu akan niat sebelum takbir. Tak tahu kalau gitu. Tu kata jahlung fiddin, jahil agama. Tapi letak atas nama mazhab Syafi'i lah tu, jadi takbir berulang kali. Sebab mazhab Syafi'inya kosok ta'arud ta'ayyum, syarat niat muqaranah serta dalam takbiratul ihram Allahu Akbar. Dah. Itu bukan mazhab Syafi'i, tu orang jahil. Dah ada hukum dia, dibenarkan, dimaafkan, diuzurkan, dibenarkan. Bukan pala masa air tu saudara kosek lah tu. Kosek tu boleh nyakit saja, ipuk polis pun tak laku. Ni nak cerita orang hak jahil agama ni kena royak molek. Kenapa kamu takbir berulang kali? Saya tak dapat nak hadirkan, nak sertakan kosok ta'arud ta'ayyun dalam takbir ihram. Kalau kamu dah kesukaran seumpama tu, kamu niatlah dahulu baru takbir. Walaupun niat tidak muqaranah, tak apalah untuk kamu. Hukum sudah meringankan. Iza daqat tas'a, bila sempit jadi luas. Tu dalam fiqh, iza daqat tas'a, bila sempit jadi luas. Kalau kita hak ni, wa iza tas'a daqa, kalau hak kita hak luas ni sempitlah, kena niat kosok ta'arud ta'ayyun dalam Allahu Akbar, jangan sebelum. Ni sebab apa ni? Sebab kita orang luas, orang mudah. Sempitlah kena dalam takbir ihram kosok ta'arud ta'ayyun. Sebaliknya wa iza daqat tas'a, sempit dianya, tak boleh nak niat kosok ta'arud ta'ayyun dalam Allahu Akbar, ittas'a jadi luas. Bolehlah kamu niat dahulu. Gitu je, tak ada takbir berulang kali. Macam mana? Tak ada tegar, belajar. Jadi hak kena niatnya kosok ta'arud ta'ayyun. Jadi nak niat hak kata dah payah sangat kita nak ambil qada hak wajib. Kena bezalah mana wajib, mana sunat. Tak boleh lulu fardu ain berkaitan dengan ilmu bab semayang. Kita baca Fatihah, betul, rukun baca Fatihah. Dah syarat dia kena tahulah. Pelihara huruf wajib, bukan sunat. Tinggal satu huruf tak sah Fatihah. Pelihara tasydid wajib. Kalau tasydid tak cukup, tak sah Fatihah, bukan sunat pelihara tasydid. Tasydid hak ada 14 tasydid dalam suratul Fatihah, kena pelihara belaka. Ada pun berkaitan dengan pelihara, jaga. Ni hak dengung-dengung tu berapa harakat. Tu hai'ah bacaan. Itu hai'ah bacaan. Ma'arid li sukungnya kadang-kadang benda ni ada hak 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat. Mana ma'arid li sukung ni tak sama panjang ni? Tak ada orang buat pagar pendek panjang gitu buat pagar kan? Kan sama kan baju pagar kan? Ada buat pagar. Ada hak panjang, ada hak pendek, tu pagar tu lah. Tak ada hak gitu. Tapi dia ma'arid li sukung ni lah, ada hak 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat. Tu hak sunat, bukan hak wajib tu. Pelihara lah juga, tapi bukan hak wajib. Jadi dalam rukun pandai kena tahu pula mana hak wajib kena pelihara, mana hak sunat kena pelihara. Pada ni kita baca Fatihah, auzubillah tu wajib ke sunat? Sunat tu bukan ayat Fatihah. Amin pun bukan ayat Fatihah, tu hukumnya sunat. Biar boleh beza. Dah surah sunat. Jadi satu-satu tu kena pandai ni. Lepas tu kata kena tahu mana yang wajib, mana yang sunat, boleh bezakan.
Berdiri rukun. Berdiri tegak tu sunat hay'ah. Kalau berdiri condong ke hadapan, itu makruh, semayang sah. Atau berdiri dia sengit. Dia bukan orang cacat. Kalau dia accident, kaki dia jadi cacat sebelah ke, pendek sebelah ke, dia pun sengit. Tu tak ada apalah. Ni duduk sengit, orang duduk kolej je duduk. Tapi masa waktu lain tegak molek. Sebab apa dia kolej gitu? Masa budak-budak dia malas semayang, budak-budak kan, dia malas semayang, dia semayang. Lepas tu sampai ketua duduk lekat gitu. Kata apa benda lah, bukan kata masalah tulang ke orat kedau. Tapi duduk tewing duduk kolej ni. Kata masa waktu lain tegak molek duduk. Jadi hak rukunnya adalah berdiri. Berdiri adalah rukun. Tegak dan berdiri sunat hay'ah. Boleh beza begitu. Mana kalau condong ke kanan kiri, panggil sengit tau, itu hukumnya makruh. Kalau condong ke hadapan pun sama, hukumnya makruh. Dia nak tegak. Tu tegak tu sunat hay'ah. Boleh bezalah mana wajib mana sunat. Berdiri rukun, tegak sunat hay'ah. Rokok rukun. Tapi syarat untuk sah rokok setakat mana rokok? Kena tahulah. Ada ni. Kemudian hak sunat hay'ah dan rokoknya macam mana? Punggung, belakang, tengkok, kepala, kasafihatil wahidah. Macam papan sekeping. Ni. Itu sunat hay'ah. Mana kalau congek ke atas, masih lagi sah rokok tapi makruh. Kalau numuh tak ke bawah, masih lagi sah tapi makruh. Ada ni. Tapi nak tahulah mana hak rokok sekadar manakah sah rukun rokok. Nak sempurna rokok sunat hay'ahnya macam mana? Dia gitu. Tangan nak buh di mana? Tu sunat hay'ah. Letak di lutut, bukan letak di keting. Keting apa depan tu? Bukan keting tau. Hak tempat bekok kalau main bola tu lah. Apa tu? Bola ali apa ni? Hak depan tu. Kalau main bola kan bekok kan, belaga situ. Tulang kering. Tulang kering. Tulang kering. Dia kena pegang situ. Kata kenapalah dia ni rokok ni pas ke bawah rokok. Tengok dia pegang di tulang tu. Sungguhnya semayang. Sebab apa? Menatu tu iman. Dah tu iman kena sungguh lah. Orang rokok gitu je. Dia rokok pas ke bawah, makruh awak rokok gitu, bukan bertambah pahala. Orang rokok gini, dia ingat pahala kurang lah tau. Dia rokok biar banyak sikit, boleh pahala banyak sikit, makruh. Jadi kena tahulah mana hak wajib, mana hak sunat. Tinggal hak sunat apa hukum ni jadi makruh. Ni. Ini semua hak ilmu fardu ain belaka. Biar kita boleh beza lah sebenarnya mana wajib, mana sunat. Ni. Kita sujud pula. Dalam sujud ni berapa kok syarat dia? Wajib kena bumi 7 anggota. Contohnya wajib kena bumi 7 anggota, bukan sunat. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Perut jari kaki, hujung jari kaki tidak memada. Perut, kena perut tau. Perut jari kaki, bukan hujung. Kena tekan sikit. Boleh sebelah kanan, sebelah kiri, sebatang jari pun memada dah. Ibu jari ke sebatang. Tapi kalau kelima batang jari itu kena perut belaka, itu sunat hay'ah. Kena sebatang tu wajib. Kalau sebatang budak kena sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tak sah rukun sujud, syaratnya tak cukup. Ni faham tak ni? Boleh tahu mana wajib mana sunat. Yelah kita kena perut jari kaki sebatang tu wajib. 5 batang. Sunat hay'ah. Tu dalam sujud. Ni ada ni. Boleh kena bezalah, gitulah. Mana wajib, mana sunat. Hak ni hak fardu ain dalam bab belajar fiqh bab semayang. Tasyahud pula. Tasyahud akhir rukun qauli. Selawat lepas tasyahud akhir rukun qauli. Salam yang pertama rukun qauli. Atau rukun mana hak sunat-sunat dia pula.
Ketika membaca tasyahud akhir, kita baca panjang biasanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Panjang. Hak rukunnya at-tahiyyatu lillah. Itu je hak rukun. Al-mubarakatus salawatut tayyibah. Itu sunat hay'ah. Ada ni. Kita ni tak tahan dah. Sakit perut ni, nak pergi bilik air dah. Kita potong lah. Al-mubarakatus salawatut tayyibah tu kita tukar. Kita tinggal tu sebab kita nak pergi bilik air. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka, sambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tu je rukunnya. Wa asyhadu yang kedua tu sunat. Wa anna muhammadar rasulullah. Bukan nak tinggal sunat ni. Kalau kita tergesa-gesa, kita tergesa-gesa nak beri salam cepat ni, tak tahan dah sakit perut ni, kita potong hak sunat. Kemudian hak wajib tu pula tu, tasydid kena jaga, huruf kena jaga. Tasydid kena jaga, huruf kena jaga. Tasydid at-tahiyyatu lillah, kena jagalah. Kalau kita kadang-kadang kita panjang hak sunat, hak wajibnya tak sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hak wajib ujung lillah tu wajib, tak sempurna jadinya. Kena jaga wajib. Lillah yang pertama ada tasydid atas lam tu. Kan dah ni. Alif, lam, ha. Hak tertulisnya di situ alif lam lam ha. Atas lam yang kedua ada tasydid. Kena ingat lepas lam yang kedua ada alif. Sebab Allah bukan 5 huruf, bukan 4 huruf, 5 huruf. 5 huruf. Alif lam alif ha. Alif lepas lam tu duk cotek atas lam tu. Tasydid mana ni? Tasydid ada tak cotek atas tu? Itu alif. Ada ni. Kita ngaji dulu kan. Patah kan. Kita ngaji dulu ingat tak? Ngaji masa budak-budak tu. Cotek tu kita tak panggil baris atas. Kita panggil patah. Masa ngaji budak-budak. Tu alif kan. Sekarang ni saya ada perasan orang tulis dalam FB, kalau nama Allah dia tulis A-L-L-A-H. Dia buat A dua. Ni kan biasa orang tulis Allah kan A-L-L-A-H kan. Tak, itu tulis A-L-L-A-H. Sebab apa? Allah. Situ panjang sebab ada alif satu tu. Jadi alif lam alif ha, 5 huruf. Jadi apabila ada alif lepas lam, nak pelihara alif tu kena panjang. Allah. Kena panjang lah. Sebab tu dalam orang azan kan, kenapa dia boleh panjang? Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa boleh panjang? Allah boleh panjang. Situ ada alif. Sama dengan kita terbit ihram. Kita terbit ihram kan? Allahu akbar. Kenapa kita boleh panjang Allah? Sebab lepas lam tu ada alif. Lepas tu kita boleh panjang. Kan kita biasa muqaranah sertakan niat dalam takbir, kita kepanjang tu lah. Allahu akbar. Kenapa boleh panjang situ? Bukan kata boleh panjang, wajib kena panjang situ. Sekurang-kurangnya ni satu alif 2 harakat. Sebab apa? Situ ada satu huruf alif. Kalau kita pendek, kita sudah tidak memelihara satu huruf. Kita tasyahud akhir ni rukun kauli, wajib pelihara tasydid, wajib pelihara huruf. Dah kita panjang hak sunat at-tahiyyatul mubarakatus lawatut tayyibatu lillah. Jadi macam mana? Lillah, huruf cukup kedok. Tasydid jaga kedok. Jangan duk lillah gitu, jangan. Ada tasydid atas lam yang kedua tu kan. Lillah. Jangan lillah. Mana hilang satu tasydid. Sebab apa ni? Habis dah. Nafas di bacaan sunat di tengah.
al-mubarakatus salawatut thayyibah. Kita baca lah sunat tu, tapi kadang-kadang kita yang kemudian ni tua-tua ni jadi napah pun dak panjang dah. Kita potong tinggal lah sunat tu. Sebab apa? Ni hak wajib ni. At-tahiyyatu lillah. Hak wajib ni nak kena pelihara tasydid dan kena pelihara huruf. Jangan kurang walaupun satu huruf. Pada ni. Ni penting nak tahu mana wajib mana sunat ni. Lepas tu kata tak tahu mana wajib mana sunat, tak boleh nak bezakan, belajar fardu yang tak lepas lagi. Ni buat mudah-mudah pula dah. Senangnya pekoh, tak payah ngaji banyak-banyak, tak boleh nak beza mana wajib mana sunat pun sah dah semayang. Sebab apa dia orang yang gitu? Dia tak tahu pun hukum akal semayangnya. Dia orang mengajar ni. Dia baca ni lah, mengetahui kaifiah ni nampak mudah je. Hak fardu ainnya macam mana? At-tahiyyatu lillah. Lil tasydid kena ada. Lillah. Kena ada ujung tu. Lepas tu selepas lam tu ada alif, alif tu kena jaga. Kalau lillah, kita mati gitu, tak ada satu huruf, tak sah tasydid akhir. Lillah, lillah ada ni. Ini bukan bicara tajwid. Kita tak bicara tajwid. Yang wajib kita pelihara tajwid adalah ketika membaca Al-Quran. Kita ni bukan membaca Al-Quran tasydid akhir. Kita bukan bicara hukum tajwid. Kita bicara hukum pekoh. Rukun kauli wajib pelihara tasydid, wajib pelihara huruf. Sekarang ni kita bicara hukum pekoh, bukan hukum tajwid. Ada ni. Lillah. Lepas tu ada dua tempat lagi tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena panjang Allah tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena panjang Allah tu. Di hujung tu kena panjang lah. Sebab apa? Alif lam, lam alif ha. 5 huruf. Ni asma Allah tu, bukan 4 huruf. Kita alif lam lam ha. Gitu kan? Alif lam lam ha. Kita budak-budak. Dah ada alif lam lam alif ha. 5 huruf. Jadi kena pelihara huruf. At-tahiyyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena jagalah. Ni ada pernah bicara dalam YouTube ni. Ada orang peringat lah sini. Bagus dak ustaz tu peringat. Kena panjang Allah, kena panjang sebab pelihara huruf. Ada pula ustaz lain dia, kamu ni bidang Al-Quran, kamu tak pandai hukum pekoh. Dia kata kawan tu ustaz Al-Quran. Jadi ustaz tu cara tajwid. Ini bab hukum pekoh. Biar kami lah orang pandai pekoh bicara. Kena hok mengaku pandai pekoh tu jahil kot pekoh ya. Yang kebetulan ustaz yang peringat tu memanglah ustaz tu ustaz Quran. Tapi yang diperingat tu bukan berkaitan hukum tajwid. Sebab sekarang ni membaca tasydid akhir, bukan bicara ayat Al-Quran, bicara hukum pekoh. Jadi yang ustaz tu peringat supaya jaga alif selepas lam kedua sebelum hak tu, itu bicara hukum pekoh, bukan bicara tajwid. Jadi ustaz tu peringat comel dah. Ada pula orang ambil rakaman tu, orang balas balik. Kan sekarang ni kan ambil rakaman, lepas tu jawab. Gitu kan. Jadi ustaz ni ustaz yang bidang Al-Quran. Jangan campur dalam bidang pekoh. Sebab apa? Pekoh ni bidang kami pandai. Kena hok pandai tu pun jahil pekoh. Orang tak bicara bab tajwid, orang bicara hukum pekoh. Tasydid akhir ni rukun kauli, macam Fatihah rukun kauli. Bila rukun kauli wajib pelihara tasydid, wajib pelihara huruf, jangan tinggal walaupun satu huruf. Kalau lillah mati gitu, tak ada huruf alif lepas lam yang kedua sebelum hak tu, maka tak sah tasydid akhir. Tapi tadilah, oleh kerana kita panjang sunat di tengah tu, kemudian kita napah orang tua ni tak cukup, kita tak tahu nak potong sebab kita ingat kewajib. Sebab tasydid akhir rukun kauli. Yelah tasydid akhir rukun kauli. Tapi rukunnya mana? At-tahiyyatu lillah. Atau rukun. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu tu, itu sunat hai'ah.
Bukan kata saya sebut mula-mula tadi, kalau kita nak pergi bilik air tak tahan dah perut kitanya, kita potonglah situ sebab kita nak cepat pergi salam. Hak ni bukan ni, kita orang tua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Nak bila apa dah ni? Thayyibat. Oh, wah. Patut macam mana tu? Hak lillah tu rukun. Kena dengar di telinga belakang tu. Kemudian tasydid lillah. Kita jaga jangan lillah. Tak ada tasydid. Mana tidak melengkapi syarat untuk rukun qauli tasyahud akhir. Lillah kena panjang pula. Lah tu kena panjang sebab ada alif lepas lam yang kedua sebelum ha. Jadi dah kalau nafas tak ada gak, potong hak sunat. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Tu. Ada ni. Jadi nak potong tu lah kena tahu beza mana wajib, mana sunat. Jadi al-mubarakatus salawatut thayyibatu tu sunat hai'ah. Bukan rukun qauli tasyahud akhir. Tiga tasyahud awal bukan sunat ab'ad, sunat hai'ah juga. Kan tasyahud awal kan sunat ab'ad. Sunat ab'adnya mana? At-tahiyyatu lillah atau sunat ab'ad. Ni al-mubarakatus salawatut thayyibatu tu atau sunat hai'ah. Tiga tasyahud awal dan tiga tasyahud akhir. Ni belajar bab hukum hakam sembahyang. Kita ni bicara minggu lepas balik ni. Tanbihun tadi ni tak dah nak masuk dah berapa kali. Kemudian kita pun selawat tu rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad, sunat ab'ad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai ke Hamidum Majid, sunat hai'ah. Lepas tu doa sebelum salam, sunat hai'ah. Kita memberi salam, assalamu alaikum, rukun qauli. Wa rahmatullah, sunat hai'ah. Kalau dia wa rahmatullah, dia mati tak panjang betul lam yang kedua tu, maka tak batal sembahyang sebab itu bukan rukun. Hak rukunnya assalamu alaikum, tu rukun. Wa rahmatullah, tu sunat hai'ah. Tiba-tiba wa rahmatullah, dia mati. Tak ada satu alih tu. Tu bukan rukun. Tak dapatlah pahala sunat hai'ah. Wa rahmatullah, tu sunat hai'ah. Mana kalau kata assalamualaikum pun ketuk. Dah nak kentut dah ni. Assalamualaikum pun ketuk. Warahmatullah tak dah nak kata. Cukup dah. Sebab rukun qauli salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah tu sunat hai'ah. Salam yang kedua tu memanglah sunat hai'ah dah. Ni salam yang pertama. Berpaling ke kanan ke kiri tu sunat hai'ah. Gitu ngaji bab fardhu ain, bab semayang ni, mana hak rukun, mana hak syarat bagi rukun, mana sunat-sunat hai'ah, sunat ab'ad. Tu level-level hidayatus sibyan ni, petunjuk bagi kanak-kanak. Hidayatus sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Jadi kena beza mana wajib, mana sunat, syaratnya hak mana. Barulah beres kita mengaji fardu ain dalam bab sembahyang tiang agama. Kalau tak boleh nak beza mana wajib mana sunat, tertinggal hak wajib, tidak melengkapkan syarat bagi rukun, tak sah sembahyang tiang agama. Ambillah. Jadi hak tanbihun berkaitan dengan tempat sembahyang itu kita baca semulalah minggu depan. Tanbihun bermula tempat sembahyang itu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia orang yang sembahyang pada ketika berdirinya dan rokoknya dan duduknya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.